fatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. تقول نازلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نجعلك
في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin ya mujibad du'a is-sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin ya rahimad du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, alhamdulillah, berbanyak-banyak syukur kita rafa'kan kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kerahmatan, kemurahan, nikmat daripada Allah. Pagi ni dapat lagi kita bersama-sama, bersua wajah, berkumpul bagi menyambung muzakarah
kitab 10 sahabat yang dijamin syurga. Kita masih lagi di dalam perbincangan tentang susuk tubuh seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Terima kasih. Sebelum tu saya nak tanya, tang mana? Sebab saya tanda, kan. Tu saya kata apa yang saya tanda tu kan betul ingat pun. Saya tanda muka surat 151, keteladanan Talhah bin Ubaidillah. Kalau gitu saya betul lah. Kan saya selalu kata, yang duduk di depan ni bukan betul semua lah. Sebelum tu saya nak minta sikit sumbangan untuk infak Ramadan bagi fuqara, orang-orang fakir, yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan anak-anak dan orang-orang miskin, untuk sama-sama kita sumbang sekadar yang termampu. Apa yang kita nak bagi, sama ada nak bagi RM1/2 ke, RM1/2 ke, atau lebih daripada tu, alhamdulillah. Walaupun setengah kupang pun kita terima, Masya Allah. Minta sikit saja, minta sikit, taklah banyak mana. Dan saya cuba agihkan pada peminta-peminta. Mereka ni orang yang biasa dapat daripada ukhuwah muslimah. Setiap tahun ukhuwah muslimah akan berinfak kepada mereka. Jadi sebelum masuk Ramadan tu, masing-masing akan tanya, Ustazah tahun ni ada tak? Ada. Saya akan beli macam yang mampu saya beli. Saya akan beli laici dengan kurma. Yang tu saya bagi secara berbentuk benda dan kemudian diiringi dengan wang tunai. Biasa saya buat macam tu lah. Jadi yang mana yang pernah dapat, dia akan bertanya. Jadi saya kata nanti Ustaz, saya ada kuliah seminggu yang terakhir, saya nanti buat kutipan, al-maklum lah. Nak bagi secara individu, faham-faham lah. Jadi bila kita berkumpul macam ni, ya alhamdulillah. Sekadar kemarin, dalam minggu ni baru 3 hari kita buat kutipan, kita dah dapat kutipan sebanyak 2,500. Sekadar kemarin hari ketiga kemarin. Dan hari ni hari terakhir. Jadilah setakat mana yang ada. Allah Ta'ala tak pernah memandang pada jumlah pemberian kita, tapi Allah pandang pada keikhlasan hati kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kita sambung kitab 10 sahabat dijamin syurga, keteladanan Talhah bin Ubaidillah, muka surat 151. Keteladanan ni perangai dia, sifat dia yang boleh kita jadi satu ikutan. Kalau mungkinlah orang seperti kita yang dipanggil dengan nama awam, orang awam, tak boleh nak ikut 100% sifat para sahabat, tapi mungkin kita boleh ambil 1% ataupun boleh kita ambil 0,5% atau mungkin 0,1%. Jangan tak ambil langsung. Kalau kata pengorbanan mereka sebesar bukit, kita mungkinlah semut yang melata di atas bukit tu. Itu perbandingan di antara kita dengan para sahabat Nabi SAW, yang mana tentang 10 sahabat yang kita baca ni adalah mereka di antara yang al-awwalun, nas-sabiqun, yang berlumba-lumba. Sabiq ni maksud yang berlumba-lumba, yang awal-awal sekali. Awal masuk Islam, kemudian berlumba-lumba melakukan kebaikan. Apa juga kebaikan yang Rasulullah tawarkan, mereka lah orang yang terdahulu yang akan meletak nama. Sebab nak rebut pahala daripada Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak boleh ikut sampai semua. Saya kata mungkin kita boleh ambil 1% atau 0,05 atau 0,01. Jangan tak ambil langsung lah. Jangan tak ambil langsung. Mungkin dari segi ibadat tak boleh berdiri sampai bengkak kaki, tak boleh baca sampai dalam juzuk Al-Quran.
Tapi boleh baca 30 juzuk Al-Quran. Apa dia? 3 qul. Rakaat pertama baca 3 qul. Rakaat pertama dapat dah 30 juzuk. Kan? Okey. Kita tengok keistimewaan yang Rasulullah bacakan kepada para sahabat. Iaitu Rasulullah ni di antara sahabat-sahabat yang paling banyak Rasulullah bagi gelaran Talhah lah. Talhah paling banyak memikul gelaran ataupun dipanggil dalam bahasa Arab kunyah. Bukan kurnia, kunyah. Kunyah. Itu satu gelaran yang baik yang Rasulullah bagi. Talhah paling banyak. Orang lain pun ada tapi tak sebanyak Talhah. Baik, Al-Qarinaini. Itu nama dia. Al-Qarinaini atau sepasang sahabat yang mulia. Bagi keluarganya, ini keluarga Talhah, masuk Islamnya Talhah bagaikan petir di siang hari. Keluarganya dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan pujuk rayu. Namun kerana pendirian Talhah sangat kukuh, mereka akhirnya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Sekelompok pemuda yang mengiringinya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memecut dan memukuli kepalanya. Dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Talhah, iaitu ibu Talhah, Asy-Sya'bah binti Al-Hadrami. Tidak hanya itu, pernah seorang lelaki Quraisy, Naufal bin Khuwailid, yang menyeret Abu Bakar dan Talhah, mengikat kedua-duanya menjadi satu dan memukul hingga darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar dan Talhah digelar Al-Qarinaini atau sepasang sahabat yang mulia. Di antara punca baginda Talhah mendapat julukan ataupun kunyah gelaran sebagai Qarinaini, iaitu dua yang diikat. Macam kita panggil pulut dakap. Pernah tengok kuih nama pulut dakap? Daripada dakap pisang kan? Di tengah-tengah tu ada pisang, kiri kanan pulut. Tanya Kak Isyah dia pandai dah buat kot. Didakap kedua-duanya kan, lalu diberkah. Lalu dia berkah. Baik. Cerita yang baru kita baca tadi ni, dia adalah petikan daripada hadis. Petikan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana peristiwa ini disaksikan oleh Mas'ud bin Harashi. Kata Mas'ud bin Harashi ni dia orang Quraisy yang ketika ni tak Islam lagi. Tapi mereka dah buat haji. Mereka buat haji mengikut amalan daripada Nabi Allah Ibrahim. Buat haji lagu cara mereka lah yang tak sempurna dari segi perbuatan tu. Dia kata, dalam dia duk buat kerja haji ni, dia tengok ada seorang pemuda ni selalu kena pukul. Selalu kena pukul. Dia tanya siapa yang duk kerja kena pukul sangat ni. Biasanya Talhah ni, kita dah baca awal-awal itu, di antara sifat Talhah ni, dia lahir daripada keluarga yang kaya, keluarga yang kaya, adik-beradik yang ramai. Tapi tak terkesan daripada ramainya jumlah adik-beradik itu dengan sebab harta yang banyak. Dan Talhah ni kita tahu di antara sahabat yang pandai berdagang, perniagaan yang mendatangkan keuntungan yang melimpah ruah. Di antara sahabat yang awal memeluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia masuk Islam tu, dia pun isytihar keislaman dia. Walaupun masa mula tu dia sembunyi juga. Sebab dia tahu di antara sahabat-sahabat baik dia, dia ni kita kata sebaya dengan sahabat dia yang kita baca yang telah lalu, Zubair bin Awam, seorang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. InsyaAllah kita akan baca cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa yang akan datang. Jadi dia pun ni hampir sebaya. Orang kalau umur yang hampir sebaya, tua setahun 2 tahun, muda setahun 2 tahun tu, mereka lebih akrab, lebih memahami.
Jadi dia duk pergi belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu dalam mengesahkan Allah. Menafikan perasaan ataupun sifat-sifat syirik yang terdapat dalam hati. Dia belajar dekat siapa? Belajar dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam secara sembunyi. Mak dia ni duk heran kata Talha lah ni tak pergi niaga dah. Malas. Bukan dia malas, dia berbahagi tugas kerja dia dengan kelas pengajian dia. Hilang ke mana? Satu hari mak tu ikut, intip-intip cuba tengok tang mana dia duk pergi duduk lepak dengan kawan-kawan. Dia kerja mak-mak ni, tidak dia suruh orang dia ambil tengok sat. Dia duk pergi mana balik malam-malam tak balik. Kerja pun jarang-jarang pergi dah. Jadi bila dia intip, akhirnya dia jumpa. Dia jumpa. Dia masuk dalam rumah Al-Arqam, rupa dia duk jumpa Muhammad sah. Muhammad telah pun menyebarkan satu dakwah yang sesat kepada anak dia. Jadi dia balik mai, dia cerita dekat abang-abang Talhah ni. Lah ni abang-abang dia kata kita sekat, jangan bagi dia keluar. Sekat orang besar. Dia keluar juga. Jadi tangkap, ikat. Lah ni mak dia suruh abang-abang tu pukul dia dulu. Kalau dia tak mau tukar akidah dia, pukul dia dulu. Lepas dipukul, masih lagi ingkar. Lepas tu, dia nanti bila dia lari daripada rumah, dia akan pergi ke rumah Abu Bakar. Minta perlindungan. Minta perlindungan. Walhal dia bukan tak kuat, dia di antara sahabat yang hebat. Kan kita dah baca macam mana dia digelar sebagai Garuda Allah. Jadi, dia tak mau lawan lah abang. Mak kot yang suruh. Oleh kerana ketaatan dalam beragama Islam itu menyuruh mentaati ibu dia. Jadi dia tak lawan abang-abang dia tu. Dia cuma minta perlindungan kepada Abu Bakar. Dia cari, dia tak jumpa. Rupa-rupanya dia bersembunyi di rumah Abu Bakar. Mak ni cari orang Quraisy yang paling bengis sekali. Di kalangan orang Quraisy yang paling bengis. Kalau kita kata dia itu cengeng, semua budak-budak takut kat dia. Tua muda semua takut kat dia. Siapa dia? Naufal bin Khuwailid. Ingat lagi tak siapa dia Naufal bin Khuwailid? Ingat tak? Siapa dia? Pak menakan kepada Zubair bin Awam. Adik kepada Sayyidatina Khadijah. Betul tak? Bila dia pak menakan kepada Zubair bin Awam, cerita balik Zubair bin Awam, dia punya pukul Zubair bin Awam sebab masuk Islam kan. Dia buat macam mana? Dia bubuh dalam gulung tikar. Lepas tu dia gantung kaki ke atas, kepala ke bawah, dia asap di dalam lubang tikar tu bagi lemak. Sampai tak sedar diri kawan tu. Dia di antara lelaki yang paling kejam. Jadi Zubair bin Awam ni sahabat baik dengan Talha bin Ubaidillah. Kalau korang kali ke belakang, nanti jumpa lah cerita-cerita tu balik. Kalau nak ingat mungkin lupalah. Maklum lah, macam-macamnya program dalam kepala otak. Saya faham. Saya tak faham kat perempuan. Jadi akhirnya mak dia ni jumpa dengan Naufal bin Khuwailid. Dan ni aku nak upah. Hama banyak mana aku akan bayar. Hampir tangkap Talha ada di rumah Abu Bakar. Lah ni orang individu yang bertanggungjawab mengislamkan Talha, Abu Bakar. Habis nak buat macam mana? Tangkap dengan Abu Bakar sekali. Tangkap kedua-duanya, diikat kedua-duanya. Tu yang saya kata jadi macam pulut dakak tu. Diikat kedua-duanya, bagi rapat dekat itu, pukul. Mula heret. Mereka itu diletakkan di atas Bukit Safa. Letak atas Bukit Safa. Atas Bukit Safa tu ada pohon kurma yang tua. Batang kurma ni kita tahu lebih kurang macam batang kelapa sawit. Dia licin ya. Dia tak licin. Kan betul orang letak dia punya
pelepah-pelepah tu. Jadi pelepah-pelepah kering tu bila diikat, kedua-duanya diseret belakang kedua-duanya dalam keadaan tidak berbaju, memang dah luka. Nah, kemudian diikat dengan begitu rapat, dilekatkan di pokok kurma tu. Disiksa sehingga tukarkan akidah. Mak dia ikut sekali. Seorang ibu sanggup, seorang ibu sanggup asalkan anak dia tukar akidah. Keadaan dia ni luka parah, yang ketika ni Rasulullah berada di rumah Al-Arqam, Rasulullah memang tak keluar. Tak keluar. Kalau Rasulullah keluar, mereka akan bunuh. Abu Bakar cuma boleh berpesan kepada seorang sahabat, Bilal bin Rabah, yang ketika itu Islam tapi orang tak tahu. Umayyah tak tahu lagi. Bermakna dia tak kena seksa lagi. Dia tahu tu memang Bilal lah yang paling teruk kena. Jadi Bilal ni curi-curi mai bagi minum ayam. Masa tu musim panas sangat. Kata Abu Bakar, katakan kepada Rasulullah, jangan keluar daripada tempat persembunyian. Biarlah aku dan Talha memikul azab ni. Kami boleh pikir lagi. Bagi tahu kepada Rasulullah, jangan keluar. Apa berlaku pun jangan keluar. Depa buat Talha dan Abu Bakar ni sebagai tawanan. Sebab nak panggil Rasulullah keluar, nak mengai Rasulullah keluar, depa akan tangkap Rasulullah dan dibunuh Rasulullah. Dengan cara itu Islam terhenti. Jadi kata Abu Bakar, kalau kami mati tak apa. Sebab kami tak bawa risalah, kami tak tahu apa, kami tak menerima wahyu. Tapi kalau Rasulullah yang wafat, Rasulullah yang mati, wahyu akan terhenti. Jadi jangan keluar. Sebab tu bila mana puak-puak Syiah kata Rasulullah tu pengecut, awak tak tolong sahabat yang disiksa. Bukan baginda tak tolong. Tapi kalau baginda keluar, memang baginda akan dibunuh. Kita tahu Allah itu maha memelihara. Tapi menjaga nyawa, menjaga keselamatan itu wajib. Jadi disiksa sampai bila kedua-duanya itu disiksa. Cerita Mas'ud bin Harashi, karangan Imam Bukhari ni, dia kata, aku ni tengah berjalan, dia bersa'i lah, daripada Bukit Safa ke Marwah. Bila aku ulang sampai dah 7 kali habis, kedua-duanya aku lihat pengsan. Qarinain. Dua pasang sahabat yang diikat melekat tu dah pengsan, tak senak diri. Sebab menanggung kesiksaan yang teramat sangat. Dia berhenti kepada kedua-duanya, nak tengok mati dah kot. Rupanya tak mati lagi ketika mana Talha membuka mata. Lepas tu dia tertanya-tanya, siapa perempuan yang setiap kali penyiksaan dilakukan, perempuan tu nanti ada. Orang kata tu mak dia. Kata Harashi, kata Mas'ud bin Harashi ni, aku tak percaya yang tu mak dia. Takkan seorang mak boleh sanggup tergamak untuk seksa anak dia macam tu. Dia kata mak dia tak percaya. Akhirnya dia tanya Talha sendiri. Talha yang dia anggap mati tu. Talha buka mata, dia tanya. Nak tanya ni dia pun tak wani nak lepas. Siapa dia perempuan yang duduk jasa? Dia kata itu mak aku. Itu mak dia. Ya benar. Yang mana dia kata yang bernama As-Sa'bah bin Hadrami ni, bila mana dia hari terakhir disuruh siksa anak dia 7 hari bersama dengan Abu Bakar. 7 hari lama tu lama siksaan demi siksaan. Diikat di tengah di Bukit Safa dalam keadaan panas terik. 7 hari. Kalau kita 7 jam pun kita tak sanggup dalam suasana yang cukup panas tu. Jadi bila dia pergi hari yang ke-7, dia tanya lagi kepada Talha lah, ni aku nak tanya ni, dia kata, nak tukar ke tak tukar? Tak tukar. Aku takkan tukar. Jadi dia kata, hari ni hari ke-7, hari yang terakhir, kalau nak mati pun mati, aku redha. Tapi Allah Ta'ala tak matikan, maka dibukalah ketika mana ikatan kedua-dua sahabat itu dibuka, masih melekat. Itu di antara kenapa mereka itu digelar sebagai Qarinain. Masih melekat. Pasal apa melekat? Benda yang dah ikat lama ni, dengan darah mereka yang kering, tapi
dipuji oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia pun sembahyang. Sembahyang dalam keadaan terikat, dalam keadaan tak berwudu. Itulah yang boleh jadi di antara yang disebut bersolat menghormati waktu. Nah, bukan saja-saja nak hormat waktu, tak ambil ayat sembahyang, tak tutup aurat, tak. Tapi diikat. Nah, diikat. Jadi tetap meneruskan solat walau dalam keadaan yang sedemikian. Maka selepas dibuka ikatan itu, mereka tak berpisah. Kenapa? Memang melekat. Mungkin darah basah kering tu menyebabkan kedua melekat. Untuk nak pisah tu lah kira lambatlah baru nak relai. Kedua-duanya baru terlai. Kena panah dengan bercampur dengan darah. Mungkin air mata keduanya. Masya Allah. Begitu azab siksaan. Lepas tu dia pun pakat-pakat gelak. Orang-orang kafir pakat-pakat gelak. Dan bila khabar itu disampaikan kepada Nabi SAW, siapa yang tukang sampaikan? Bilal bin Rabah. Bilal kata kepada Rasulullah, dah terbuka Qarinain. Qarinain ni orang yang melekat keduanya. Itu Rasulullah tanya, siapa dia? Abu Bakar dan Talha. Dah terbuka ikatan. Makna dia tempoh azab mereka untuk 7 hari dah pun tamat. Jadi walaupun begitu disiksa, orang individu pertama yang mereka temui adalah Nabi SAW. Dibawa kepada Nabi SAW. Nabi tengok Abu Bakar kan dia kurus. Pipi dia ni dengan pipi Talha yang bekas melekat tu nipis sebelah. Nipis sebelah. Kita ni kalau lena lama, lena bukan kena ikat pun, lena. Makin-makin kan berbirat tu kan. Tapi sahabat ni disiksa kan. Bila mai Rasulullah kata sampai janggut Abu Bakar, bukan janggut ni, bau kalau kita panggil, jambang. Betul kan? Yang di sebelah sini ni tak tumbuh. Yang azab lama. Bila Rasulullah pandang kepada Talha pun macam tu, di sebelah yang melekat kedua-duanya. Maka kata Rasulullah SAW, inilah qarinainku. Inilah qarinainku, inilah pasanganku yang akan berpasang denganku di dalam surga. Seronok kedua-dua sahabat ni. Bagaikan terhilang rasa azab selama tempoh 7 hari disiksa, hilang tu. Maka daripada tu mereka kedua-duanya selalu digelar. Bila Rasulullah duduk dengan para sahabat, mana Qarinain? Bila 2 orang tu tak ada. Tengok-tengok Talha saja ada, Abu Bakar tak ada. Kerana ada Abu Bakar, tak ada Talha. Orang yang baru-baru masuk Islam katanya, pasal apa panggil kat dia Qarinain? Dengan sebab mereka itu pernah diikat bersama dan disiksa dengan azab yang cukup zalim. Itu gelaran pertama. Itu dia nombor 1, dia digelar Qarinain. Okey. Kemudian di gelaran kedua dia, Asyahidul Hayy. Asyahidul Hayy atau maksud dia syahid yang hidup. Tidak hanya sampai di sini saja cubaan dan ujian yang dihadapi Talha. Semua itu tidak membuatnya turut, melainkan makin besar bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam. Hingga banyak gelar dan sebutan yang didapatinya, antara lain Asyahidul Hayy atau syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saya dah baca cerita ni sebelum jumpa tajuk ni. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kucar kacir di sisi Rasulullah SAW. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansar dan Talhah dari Muhajirin. Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit tadi, dihadang oleh kaum musyrikin. Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga. Seru Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, kata Talhah. Tidak, jangan engkau. Kau harus berada di tempatmu. Aku, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansar. Ya, majulah, kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansar itu maju melawan prajurit kafir. Pertempuran yang tak seimbang mengantarkannya menemui syahid.
Rasulullah SAW kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir dan selalu saja Talhah mengajukan diri pertama kali, tetapi sentiasa ditahan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansar gugur menemui syahid dan tinggal Talhah sendirian bersama Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW berkata kepada Talhah, sekarang engkau wahai Talhah, dan majulah Talhah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar menerjang ke arah musuh dan menghalau agar jangan menghampiri Rasulullah SAW. Lalu Talhah berusaha menaikkan Rasulullah SAW sendiri ke bukit, kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas. Ketika itu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. Tinggalkan aku, bantulah Talhah kawan kalian, seru Rasulullah SAW. Kedua-duanya bergegas mencari Talhah. Ketika ditemukan Talhah dalam keadaan pingsan, sedangkan badannya berlumuran dengan darah segar. Tidak kurang 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing dan lemparan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah. Disangka Talhah sudah gugur, ternyata masih hidup. Kerana itulah gelaran syahid yang hidup diberikan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami mati, maka lihatlah Talhah, sabda Rasulullah SAW. Sejak itu apabila orang membicarakan tentang perang Uhud di hadapan Abu Bakar, maka beliau selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan Talhah seluruhnya. Hingga akhir hayatnya, perjuangan sahabat mulia itu tak kenal henti. Sebuah sejarah besar diukir. Sejarah itu bernama Talhah bin Ubaidillah. Saya dah pernah baca dah dalam kisah Talhah bin Abi Ubaidah ini, di antara gelaran yang diberi oleh baginda SAW, gelaran yang kedua iaitu Syahidul Hayy. Nah, syahid yang hidup, yang berjalan, kerana disangkakan mati oleh para sahabat ketika mana dia bertarung dengan begitu hebat. Mula mereka ada 12 orang. Nah, di sisi Nabi SAW ada 12 orang. Waktu ni Nabi cerita dia cedera parah, jatuh dalam satu lubang. Nah, Nabi dipanah dengan satu panah oleh puak-puak musyrikin, kena panah mengenai dahi Nabi. Nabi pakai topi besi 2 lapis, tembus anak panah tu, menyebabkan darah mengalir masuk dalam mata Nabi dan Nabi tak dapat melihat dengan jelas. Nabi jatuh. Dia pun beritahu Nabi dah wafat. Nabi dah mati, Muhammad dah mati. Bila kata Muhammad dah mati, Talhah yang ketika itu, Talhah dia ada di atas Jabal Rumah. Nah, kemudian dia turun ke medan bermain pedang, kan sahabat yang dibenarkan bermain pedang kiri dan kanan. Jadi dah kata Rasulullah ni mati, dia cari dia jumpa. Memang Rasulullah jatuh dalam lubang. Nah, diangkat naik. Ketika tu Rasulullah telah pun dikelilingi oleh lebih daripada 40 orang tentera musuh. Dan Rasulullah kata, siapa yang boleh lawan? Di sisi Rasulullah ada 12 orang, termasuk dengan Talhah. Siapa yang boleh lawan? Ialah Talhah ni dia tawarkan diri dia, aku nak pergi. Rasulullah kata, jangan. Han duduk dekat aku. Dia orang Muhajirin. Yang sebelah lagi orang Ansar. Jadi Rasulullah tu sayang sangat dekat dia, sebab Rasulullah lebih harap dia tu lagi kuat. Jadi bila dia tawarkan dia, aku pindah. Macam tu lah. Jangan, Rasulullah kata, nanti habis lagi baru hampir. Dia kata habis ke 11 orang di kalangan pejuang-pejuang itu syahid. Pejuang ni orang Ansar, syahid mereka tu. Lepas tu kata Talhah, tak ada siapa dah. Aku biar Rasulullah, pergilah. Kata Rasulullah kepada Talhah, waktu ni Talhah dia berjuang bagaikan 11 orang tadi. Nah, dia berperang macam mana 11 orang, padahal dia seorang je. Dan ketika itu berlakunya di antara jatuh pedang dia, apabila dia ditetak menggunakan pedang pada bahagian siku dia, menyebabkan tangan yang sebelah. Nah, ada kata kiri, ada kata kanan, tapi saya kuat kata kiri sebab dia hebat bermain belah kanan.
menyebabkan pedang yang berada di sebelah tangan kiri itu gugur, jatuh. Kemudian dia tak boleh nak angkat tangan tu. Yang kata lumpuh seketika. Dia kena katak di sendi belah siku. Pegang pedang pun jatuh. Jadi bila musuh mai menerkam, dia nak tahan juga kerana dia tak ada perisai. Jadi dia tahan dengan tangan dia, menyebabkan jari putus. Dalam kita kata pergelangan tangan, pembentulan, bukan pergelangan tangan. Jari dia putus sebab ada saksi mata. Nah, yang menyaksikan berlakunya banjir besar tahun 2012. Berlaku banjir besar di Jabal Uhud. Nah, 2012. Ada kata tahun 2002. Wallahualam. Tapi saya ingat tahun 2012. Berlaku banjir besar di Jabal Uhud, menyebabkan di antara mayat-mayat yang terbongkar keluar. Nah, dan para muqarrabin salihin yang menguruskan jenazah tu menjumpai, cuma dia pun tak kenal rupa, tapi darah-darah yang masih segar. Nah, jumpa di antara mayatnya lelaki yang terputus 4 jarinya. Dan ulama mengesahkan itu adalah Talhah. Dia bukan putus pergelangan tangan, tapi dia putus 4 jari dia waktu tebasan pedang musuh. Dia tak ada perisai untuk dia tahan, dia angkat jari dia. Rasulullah ada di belakang dia. Jadi jari itulah yang terputus. Maknanya dia ada satu lagi ibu yang hidup. Ibu jari dia yang hidup. Bukan pergelangan. Kalau pergelangan ni dia hudung terus. Ya? Sebab apa? Sebab ada saksi mata yang kata hanya jari-jari dia saja yang hidup. Dan ketika mana putih jari tu, musuh tu putih kepala. Beserta dengan putih jari dia hak 4 tu, musuh hak yang ketak jari dia 4 tu putih kepala tu. Nah, dan itu adalah musuh yang terakhir pada hari itu. Dalam peperangan Uhud, itu adalah musuh dia yang terakhir. Itulah dia bawa Rasulullah suruh pergi naiklah Jabal Uhud. Dia kata, Rasulullah patah tulang, kita panggil tulang kering, betih dia. Nah, jadi menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak melangkah dengan langkah yang panjang, nak naik di atas bukit tu. Dia yang luka parah, yang kata ada 79 tikaman luka tu, membongkokkan diri dia, suruh pijak belakang tu. Jadi tangga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membongkok badan untuk dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Di antara qasidah tentang pujian Talha bin Ubaidillah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, membongkok badan untuk dipijak, kaki mulia untuk melonjak. Yang diceritakan di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pijak belakang Talhah. Ketika pijak tu naik darah daripada belakang dia tu, luka parah. Di balik baju besi tu luka parah, macam span atau kain yang basah. Bila kita pijak, naik ayak kan. Rasulullah waktu pijak nak melonjak naik ke atas Jabal Uhud itu, Rasulullah tengok darah tu naik di atas belakang. Kalau kita lah ria lah, aduh, jangan pijak. Sakit kan? Masya Allah. Dia tu pun mengetak kan, tapi dia nak tolak Rasulullah, nak selamatkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang jatuh pingsan. Jatuh pingsan, tak sedar diri, dan Rasulullah hanya memandang dari jauh. Waktu Abu Bakar As-Siddiq datang menerpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ajak Rasulullah naik lebih tempat yang lebih selamat. Apa yang didapati adalah Rasulullah dalam keadaan yang luka parah. Tapi ketika ni Rasulullah kata, tinggal aku.
Pergi tengok Sa'd apa jadi dekat dia. Pergi tengok Sa'd. Jadi Abu Bakar dengan Ubaidah bin Jarrah pun turunlah pergi jenguk dia di kaki Bukit Uhud yang keadaan tak sedar diri. Ketika ni Abu Ubaidah jenguk tengok habis dah, mati dah. Terus dia beritahu kat Rasulullah, Talha dah syahid ya Rasulullah, Talha dah syahid. Kata Rasulullah, belum lagi. Padahal Rasulullah tak tengok. Sebab tadi dia yang menaikkan aku di atas bukit ni. Aku tak boleh naik, aku sakit. Kata Ubaidah bin Jarrah, dia dah tak bergerak-gerak dah. Waktu ni Abu Bakar As-Siddiq sedang buka dia punya baju besi. Sebab baju besi itu terlampau berat pada badan dia. Dan ke waktu ni yang baru Abu Bakar boleh hitung sebanyak mana jumlah luka yang terdapat dan masih lagi ada panah yang tertusuk yang dia kepak kepala panah tu masih, mata pisau panah tu masih lagi tertanam di tubuh dia. Bila buka-buka baju besi yang melekat di pada badan dia tu, Masya Allah, luka parah sana sini. Kan waktu itulah kata dalam karangan Ibnu Ishaq menceritakan sepanjang tempoh waktu Abu Bakar buka baju dia tu, Ubaidah bin Jarrah kata, habislah, tak ada. Macam kita lah tengok dah, habis dah, tak ada, mati. Mustahil nak hidup sampai tahap macam ni. Kalau kata 70 atau 79 tikaman ni, tang manalah ruang yang nak elok, kan? Penuh dengan tikaman. Jadi, dan ketika mana Abu Bakar As-Siddiq nak cabut satu mata panah yang tertanam dalam tubuhnya, katanya mata panah itu terlekat pada pinggang dia. Dia masuk melalui baju besi, lepas tu mungkin ganggu dia nak berlawan, dia kepak. Bila dia kepak, tinggal kepala tu lah saja yang tertanam di dalam jasad dia tu. Bukan nak ada ubat bius apa pun masa tu. Bila dicabut keluar, mungkin sakit cabut keluar tu, dia terjaga sambil menjerit sakit. Hidup lagi. Rasulullah mengucap syukur sangat. Rasulullah duduk di atas mengucap syukur, maka dapatlah julukan. Dapatlah kunyah. Kunyah sedap. Kunyah sedap. Mendapat satu julukan Asyhadul Hayy. Gelaran yang kedua. Hebat, Masya Allah. Yang tukang bagi gelaran tu Rasulullah. Apa maksud dia? Syahid yang berjalan. Kalau hangpa nak tengok orang tu dah syahid dah, memang semua dah sah dah kata dia syahid, mustahil hidup. Tapi tidak ada mustahil bagi Allah ketika mana jeritan kuat. Tu dia kata. Jeritan kuat singa Allah. Itulah dia singa Rasulullah. Waktu dicabut, Allahu Akbar. Mungkinlah yang tu tertusuk dalam mana, wallahu-a'lam. Tak tahu, tapi boleh kita bayangkan hingga menyebabkan orang yang pengsan terjaga balik. Jadi Rasulullah tu mengucap syukur di atas. Semua pakat panggil dia Asyhadul Hayy, syahid yang berjalan, syahid yang hidup. Bila nampak dia ada jalan, semua pakat panggil dia. Kami ingat hang tak ada dah. Kami semua kata hang mati dah. Dia kata lagu tu lah. Tapi dia dah dapat gelaran syahid. Walhal yang syahid dalam perang Uhud hanya 70 orang. Tapi Rasulullah kira 71 dengan dia. Dengan dia. Cuma dia tidak disemadikan. Dia tidak disemadikan. Okey. Itu gelaran yang kedua. Gelaran yang ketiga. Kalau nak ikut tulisan di sini Al-Jawd, dia bukan Jawad. Boleh bagi elok-elok. Rumi je tak apa nak tepat. Bukan saya kata dia tak betul, tak tepat. Al-Jawad wal Fayad, murah dan dermawan. Jawad, kalaulah kata nak bubuh nama cucu, tak kata anak dah pakai tua-tua dah ni, bubuhlah nama Jawad ataupun Fayad. Talha Al-Jawad, Talha Al-Fayad Kalau dia pun dengar, kalau aku tak mau tak apalah. Saja nak abang Saya memang tarik hati sangat
dekat Talhah ni. Daripada dulu-dulu saya belajar, saya memang tertarik hati dalam cerita dia, kisah dia ni. Cukup hebat sebab dia di antara yang menanggung kunyah paling banyak pemberian Rasulullah. Rasulullah tu bila dia sayang sangat, dia akan letak nama macam-macam kat sahabat. Alah macam tu kita dulu-dulu, dia dipanggil kita nama macam-macam. Hak yang nama dalam surat beranak tu tak ada, dia tak sebut, dia panggil macam-macam. Tu dia sayang sangat lah tu. Baik, kita tengok. Apa maksud Jawad wal Fayad? Pemurah dan dermawan. Pemurah dan dermawan. Kemurahan dan kedermawan Talhah bin Ubaidillah patut kita contoh dan kita teladani. Dalam hidupnya ia mempunyai tujuan utama iaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Talhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Di mana pada saat itu orang bernilai 1000 orang. Islam yang ketika mana dah pun tahun ke-10, tahun ke-13 Rasulullah berdakwah Islam di Mekah dah jumlah 1000 orang. Tapi Talhah orang ke-8. Dia carta teratas lah. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya dia tidak pernah mengingkari janji. Janjinya selalu tepat. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur. Tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Pernahkah anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Ceritanya dia menerima satu lagi kunyah yang bernama Al-Jawad, yang bernama Al-Jawad wal Fayad ni dalam peperangan Ziqardin. Dalam peperangan Ziqardin. Tulis pula, tulis pula Ziqardin. Z-I sengkang Q-A-R-D-I-N. Ziqardin. Ziqardin ini terletak di timur Madinah. Jarak daripada kota Madinah untuk sampai kepada Ziqardin ni lebih kurang 35 km. Ziqardin ini adalah satu lembah. Nama lembah Telaga. Nama lembah lembah tu nama Ziqardin. Di tengah lembah itu ada satu telaga. Telaga tu nama Telaga Baisan. Lembah tu nama Ziqardin. Di tengah lembah tu ada satu telaga. Telaga tu nama Baisan. Waktu ni Nabi SAW balik daripada perang tu nama perang Ashirah. 3 nama ni. Perang tu perang nama Ashirah. Dan bila Nabi balik, Nabi melintasi satu lembah yang duduk di atas gunung. Lembah nama Ziqardin. Di dalam lembah itu ada satu telaga bernama Baisan. Faham? Tak faham saja lagi, tak berbui tadi. Lepas tu, tak apa. Tak faham, tak apa. Kita kan nak risau pun kan saja. Saja seronok nak cerita. Nama telaga tu Baisan. Kenapa telaga itu diberi nama Baisan? Semua masyhur. Orang yang selalu melintas untuk nak pergi berdagang ke sebelah Busra. Busra ni Iraq. Mereka akan lintas melalui Ziqardin ni sebab ada telaga. Tapi telaga tu tak diguna pakai sangat sebab air dia masin. Air dia masin. Jadi waktu balik dari peperangan Ashirah ni, sahabat-sahabat lapar dan dahaga. Perang Ashirah ni berlaku musim panas. Jadi Rasulullah kata kita berlindunglah di lembah atau di wadi Ziqardin ni. Di situ ada satu perigi, ada satu telaga. Lepas tu kata seorang sahabat, sahabat yang selalu ulang-alik berdagang, telaga tu tak boleh pakai ya Rasulullah. Kenapa? Tanya Rasulullah. Baisan, dia kata. Baisan, masin. Air dia masin. Dia duduk dekat dengan laut. Jadi bila dah kata masin, Rasulullah kata mana?
Bila pila tengok dia tunjuk besar telaga dia. Nah, besar telaga dia. Jangan duk bayang telaga kok lagu kita tu bukan. Kita ni bayar yang senang-senang ya. Apa yang terlintas bayar. Ha? Bukan. Ha. Besar telaga dia. Jadi tak boleh minum ya Rasulullah. Mereka bawa kan, mereka bila pergi perang nanti bawa makanan. Makanan bukan bawa mangkuk tingkat lagu kita dah. Mereka kena bawa makanan hidup, pergi lama. Nak makan, jadi bawa lah. Ada unta, ada kambing. Tak? Jadi bila mai tu, kena bagilah binatang yang mereka bawa. Itu bukanlah makanan mereka. Untuk minum. Jadi Rasulullah kata, tengok unta ni dia minum tak? Unta tak boleh minum air masin. Nampak unta tak minum dah? Rasulullah kata dah, air ni tak masin. Sambil Rasulullah lurut kepala unta tu, air ni tak masin. Unta siapa ni? Ha. Dia kata itu, Talhah punya unta. Rupanya dia bawa bekal banyak. Orang kaya, dia bawa bekal banyak lah. Kan? Unta Talhah. Panggil-panggil unta dia semua main minum. Air ni tak masin. Air ni sedap, kata Rasulullah. Telaga ni bukan Baisan. Telaga ni telaga Na'man. Ha. Rasulullah telah menukar nama Baisan kepada nama Na'man. Ni'mat. Ha, sedap sangat. Jadi, sahabat tanya, kenapa Rasulullah tukar nama telaga ni? Aku tukar nama Baisan kepada Na'man. Allah tukar rasanya daripada masin kepada tawar. Sungguh, tengok tu unta-unta telah pakat main minum. Ha, unta-unta telah pakat main minum. Minum sampai kenyang. Sahabat-sahabat pun minum. Lepas tu dia kata, tahu tak siapa punya telaga ni? Siapa pemilik telaga ni? Pemilik orang musyrik. Orang musyrikin. Tuan dia yang tak pakai dah tu tanah tu. Pemilik tanah tu. Ha? Pemilik tanah Ziqardin tu ada tuan punya. Kan tanah mana-mana tanah pun ada tuan punya. Jadi Rasulullah kata kita dah minum tanpa minta izin tuan dia. Tak apa, tuan dia tak pernah peduli ayak masin. Dia tak pernah peduli pun. Tak boleh kata Rasulullah. Hak orang tetap hak orang. Mainlah. Kawan tu sebab apa? Dia orang musyrikin kan musuh dengan orang Islam. Siapa seorang meminum ayak ni, tangga aku masin pun aku punya. Kalau akan tak apa, aku beli. Aku beli. Dia orang pertama yang mengeluarkan duit membeli harga. Tak apalah dia kata, lah ni aku bagilah dengan harga separuh daripada harga lembah Ziqarnain. Ziqardin dah jahat tu. Ziqardin. Ha? Qarnain nak tadi no? Jadi dia beli. Dia tu kata dia murah je. Nak main pun susah. Dia tak tahu lagi rasa tu dah tak masin. Ha? Asal dah tawar. Dia macam nak tergelak sendiri. Dia pun beli telaga ayak masin. Ha? Padahal telaga Baisan dah bertukar kepada telaga Na'man. Nak, bukan niak, Na'man. Ha? Lepas tu, dah habis duduk, minum, dah minum. Makannya belum. Masing-masing duduk parti dekat unta dia yang minum air kenyang. Talhah ni tak banyak cerita nak. Menyedari para sahabat, menyedari Nabi SAW itu lapar. Ajak jom kita pergi sembelih unta. Sembelih 3 ekor unta. Orang kalau buat kenduri lah ni, jom kita pergi makan kenduri dia tu, dia sembelih 3 ekor lembu. Dah syak dah rasa. Syak dah. Kerana unta. Dia sembelih 3 ekor unta. Panggang. Makan di situ. Gelaran yang dia terima. Nah, itulah. Kan bila mana dia siap panggang bagi kepada Rasulullah. Rasulullah ni dia suka pada bahagian-bahagian kaki lah. Sebab isi tak berapa banyak. Kan? Ada orang setengah, dia suka makan hak yang ada tulang-tulang tu, dia tak mahu isi banyak-banyak. Ini sifat Rasulullah. Dia lebih suka pada bahagian-bahagian yang kaki. Jadi hak isi-isi tu bagilah kat orang lain. Ha? Bila dia pergi bagi kepada Rasulullah sesuatu makanan yang telah pun dipanggang sempurna. Masak elok bagi kepada Rasulullah. Dalam keadaan tersenyum. Nah, itu yang Rasulullah bagi kepada dia.
Al-Jawad. Kan Jawad, nah Jawad. Nah, Al-Jawad. Ha. Fayak ni apa? Fayak ni yang mengalir seperti sungai. Fayak tu maksud dia orang dermawan yang mengalir seperti sungai. Pasal apa dia kata nanti tak pernah putus. Kalau kata bak nak bagi ni, dia lah dulu-dulu. Kalau tengok siapa? Tak payah dah, Bak Talha dah bagi dah. Dia dulu. Jadi sebab tu Rasulullah letak dia fayak. Dahlah dia tu punya murah hati. Kemudian dermawan, fayak ni maksud dia dermawan. Nah? Maaf, bukan. Jawad tu maksud dia dermawan. Fayak tu yang mengalir seperti sungai. Fayak tu maksud dia mengalir seperti sungai. Hebatnya pemberian dia terus menerus yang tak pernah putus. Itu gelaran. Jadi ini gelaran yang keempat lah. Yang pertama tadi Qarinain, nah. Yang kedua tadi Asyahidul Hayy, yang ketiga Jawad, yang keempat Fayyad. Okey. Kita baca sikit lagi nah. Isterinya bernama Su'dah binti Auf, adik kepada Abdurrahman bin Auf. Isteri pun bukan calon-calon orang lah. Pada satu hari isterinya melihat Talha sedang duduk murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang isteri segera menanyakan penyebab kesedihannya, dan Talha menjawab, "Wang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka isterinya berkata, "Wang yang ada di tanganmu itu dibagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagikan seluruh wang yang ada di tangan Talha tanpa meninggalkan sesen pun. Bagi sampai perhabis. Okey, cerita je macam ni. Dia bila dah dia sibuk dengan urusan dakwah dengan Rasulullah, dia hantar, kita kata pekerja lah, pi berniaga bagi pihak dia. Jadi pekerja dia akan bawa balik keuntungan. Dia tak pernah tanya banyak mana hampa jual, banyak mana hampa dapat. Bagilah kat aku banyak mana yang ada. Oleh kerana jujurnya dia, maka Allah Ta'ala hadirkan pekerja-pekerja yang jujur. Ada orang kita bila kita saya kat pekerja tu, kita bagi kat dia 100,000 suruh pergi simpan, dia tarik kat dia orang sikit. Bahawa aku kan tak, dia tak nak pandai peduli pun. Dia kan tahu banyak mana hilang, banyak mana masuk keluar, dia tak tahu. Macam itulah cerita Talha bin Ubaidillah, dia tak pernah kisah. Tapi bila Allah Ta'ala anugerahkan dia pekerja yang jujur, bawa balik main dekat dia sejumlah keuntungan yang banyak, susah hati. Susah hati tengok kat dia, banyak kita tak susah hati lah, seronok dah. Aku kira-kira pula. Nah, saya nak tidur kira pula. Pagi esok pagi kira pula. Jadi macam TV tu nah. Tak pernah jumpa duit. Kita dapat dia banyak tidur talina seronok. Nah. Tapi dia tak seronok. Duit banyak pun tak seronok. Nah. Tu yang saya kata, kita mungkin tak boleh jadi 100%. Mungkin kita ni 0.00001% saja. Kod kalau nak lekat. Nah. Nak jadi fayak tu. Jadi dia ni, bila ada isteri dia yang kata, suruh bagi perhabis. Bagi. Kalau kita jadi si bini, kau tahu. Bersama kita simpan. Kita simpan untuk masa depan anak kita. Depan mas sangat. Kan? Bagi perhabis tak tinggal 1 sen pun. As-Sa'id bin Zaid berkata kepada Talha, katanya, aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan daripada dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan wang, sandang dan pagang. Okey. Duit wang tu, sandang ni pakaian. Apa yang ada di baju dia? Dia seorang sahabat yang suka memakai pakaian yang cantik-cantik. Orang kaya, dia mampu beli pakaian yang cantik-cantik. Di antara pakaian kegemaran Sayyidina Talha, dia akan pakai pakaian putih yang paling mahal harga dia. Tenunan daripada wanita Yaman. Cantik. Pagang. Pagang ni apa? Bekalan makanan. Kan saya kata dia suka bawa bekalan makanan. Bawa bekal.
Ha. Yang kedekut lah. Aisyah dia tak kedekut dah. Alhamdulillah. Dia selalu bagi saya makan. Okey. Dalam perjalanan ni, kata Sa'id bin Zaid ni, dia teman yang berdagang. Orang suruhan dia lah. Nah? Kalau kata orang puji baju, hamau ke baju ni? Ha, macam tu. Ambil cantik baju, hamau ke baju ni? Saya kata, kita wani ya. Nah? Makna dia adalah baju dia lain kan. Hamau ke? Buka bagi. Pakai baju lain. Pakai hak buruk-buruk yang ada. Pasal apa kau tu lebih berkenan? Bila seorang sahabat tanya, cantik baju ni tu, dia tanya, nak hamau ke? Tak. Aku tak mau. Tapi kalau bagi kat Rasulullah kan lagi baik. Rasulullah duk sambut tetamu terhormat dah. Mai dengan pakaian nak yang bertampung-tampung. Dia bagi kat Rasulullah. Aku ada lagi mahal daripada ni. Aku nak bagi dekat Rasulullah. Dia bagi kat Rasulullah. Rasulullah bagi kat Ghalib. Bagi kat Rasulullah. Rasulullah hadiah dekat Ghalib. Itu yang kata dia tu jadi fayat. Macam anak sungai mengalir. Pasal apa? Mengalir daripada tangan Rasulullah. Pergi kat Ghalib, pergi kat Ghalib, pergi kat Ghalib. Dia tanya, kenapa Rasulullah tak pakai? Tak boleh pakai. Kalau aku pakai di sini, so di syurga tak ada pakaian untukku, dia kata. Nah, kata Rasulullah. Jadi dia selalu, tak apalah, bagi. Kepada apa? Aku bagi kat Rasulullah. Rasulullah nak berikan siapa pun, bagilah. Nah, bagilah. Itu yang dia menerima julukan fayat. Macam tu juga dari segi makanan yang dia bawa. Hamba nak makan, ambil. Sembelih lah. Kambing tu, sembelih lah. Lembu ni, sembelih lah. Unta ni, ambil. Itu pagang dia. Nah, apa yang ada pada dia akan bagi habis. Jabir bin Abdullah bertutur, aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan daripada Talhah walaupun tanpa diminta. Tak minta pun dia bagi. Oleh kerana itu, patutlah jika dia dijuluki dengan julukan Talhah si dermawan, Talhah al-Jawad, Talhah si pengalir harta, Talhah al-Fayad, Talhah kebaikan, Talhah al-Khair. Itu di antara gelaran-gelaran dia. Jadi maksud Talhah al-Khair ni gelaran yang ke berapa? 5. Betul ya? 4. Yang pertama tadi Qarinain. Yang kedua Syahidul Hayy. Yang ketiga dia Jawad. Yang keempat Fayad. Yang kelima Khair. Khair. Nak baca ke Khair ni? Baca sekali nak. Baca nak habis sangat dah. Sehari kita lupa. Main raya makan kuih raya dengan ketupat banyak. Lupa habis. Okey. Talha al-Khair, Talha yang baik. Talha adalah pedagang besar. Pada satu petang hari dia mendapat untung dari Hadramaut kira-kira 700,000 dirham. Malamnya dia ketakutan, gelisah dan risau. Macam itulah perangai dia, dapat duit banyak, risau. Maka ditanya oleh isterinya Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq, anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq ialah Kulsum, kakak kepada Sayyidatina Aisyah, adik kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi dia dengan Zubair bin Awam ni apa dia? Birah. Dia dengan Zubair bin Awam ni birah. Dah lah sahabat baik Jadi dia kata Ummu Kulsum bertanya, mengapa engkau gelisah? Hei Abu Muhammad. Sebab apa dia sebut Abu Muhammad? Anak dia nama Muhammad. Apa kesalahan kami sehingga anda gelisah? Siapa sampai tak boleh tidur malam ni? Jawab Talhah, tidak, engkau adalah isteri yang baik dan setia. Bukan kerana sebab isteri. Tetapi ada yang terfikir olehku sejak semalam. Tak boleh tidur dengan sebab apa, dia kata. Aku susah hati seperti biasanya fikiran seseorang tertuju kepada Tuhannya bila dia tidur, sedangkan harta itu tertumpuk di rumahnya. Aku susah hati. Aku patut ingat dekat Tuhan sebelum tidur. Tapi aku duk ingat kat kereta. Banyak. 700,000 dirham. Banyak kot. Kita kalau ada 7,000 dalam rumah pun, dengar tikus berjalan dilak kata, orang baik dah. 700,000 yang ada. Tidak tak lena kawan tu. Pasal apa? Susah hati sebab dia, pemikiran dia dah terbelah dua. Ingat kat duit tu nak buat apa? Patutnya aku kena ingat pada Allah. Tu yang dia kata, sepatutnya aku ingat pada Allah, bukan tu ingat pada duit.
Jadi jawab isterinya Ummu Kulsum, mengapa anda begitu risau memikirkannya? Bukankah kaum anda banyak yang memerlukan pertolongan anda? Esok pagi bahagi-bagikan wang itu kepada mereka. Kata Talhah, rahimakillah. Pujian. Rahimakillah. Pujian dia untuk Sayyidatina Ummu Kulsum kerana memberi satu buah fikiran, suruh bahagikan harta 700,000 dirham yang dapat tu, bagi kepada fakir miskin. Jadi dia pujilah, rahimkanlah. Maksudnya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Engkau wanita yang beroleh taufik. Tengoklah anak siapa anak? Anak orang yang selalu diberi taufik oleh Allah. Pagi-pagi dimasukkannya wang itu. Sebenarnya dalam cerita yang sebenar, tak pagi, lalu tu juga dia bangkit. Dia bagi dalam beberapa uncang. Dibahagi-bahagikan. Macam kita lah bubur dan tapawir, bubur-bubur. Tak boleh, tak senang duduk nak. Lalu diagihkan kepada fakir miskin di kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Diceritakan pula seorang lelaki pernah datang kepada Talha bin Ubaidillah meminta bantuannya. Hati Talha tergugah oleh rasa kasihan terhadap orang itu. Lalu katanya, aku mempunyai sebidang tanah pemberian Uthman bin Affan kepadaku seharga 300,000. Jika engkau suka, ambillah tanah itu, atau aku beli kepadamu 300,000 dirham. Kata orang itu, biarlah aku terima wangnya saja. Talha memberikan kepadanya wang sejumlah 300,000 dirham. Ini cerita dah. Cerita ni macam pek cikampek. Orang tu memang minta sedekah kat dia. Susah sangat orang tu minta sedekah kat dia. Bila orang minta sedekah, dia akan meratih. Dia tak ada makan, dia tak ada pakaian, dia tak ada tempat tinggal. Lepas tu dia ni jatuh kesian. Dia jatuh kesian bila dengar kawan tu tak ada makan, tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal. Lepas tu dia kata dekat si peminta sedekah ni, aku ada sebidang tanah, dia kata. Yang mana dia kata, tanah itu adalah pemberian daripada seorang sahabat yang dikasihi, Uthman bin Affan. Kan kita baca tentang Uthman bin Affan, dia itu pun lagi dahsyat dia punya sedekah dah. Kenapa Uthman bin Affan bagi kepada Talha bin Ubaidillah? Waktu Talha bin Ubaidillah mula-mula mai ke Madinah, dia tak ada apa. Jadi Uthman yang dah ada tanah, hadiah bagi dekat dia. Jika dinilai, kata Talha bin Ubaidillah, harga dia kalau dinilai lebih kurang 300,000. Harga tanah yang dihadiahkan oleh Uthman bin Affan kepada Talha. Lepas tu, dia tanya si peminta sedekah tu, hamau ke tanah tu kau nak bagi? Senang-senang aja. Kita tanah baja pun kita tak bagi kat orang peri-peri kan. Orang jual tak baja ki ayam tu. Kan? Dia nak bagi saja. Ataupun, mau dah aku beli balik tanah tu kat hang. Makna dia tanya ni, hama duit ke hama tanah? Kalau hama duit, aku nak bagi sejumlah harga tanah 300,000. Kalau hama tanah, aku tak bagi, dah ada duit. Jadi kawan tu ambil duit. Bermakna dia beli tanah kat kawan tu. Dia beli tanah milik dia dekat siapa minta sedekah. Dia kata cerita ni pek di kampek. Tanah tu tanah dia. Tapi dia tanya kawan tu, hama tak tanah ni? Tanah ni harga dia 300,000. Kalau hang tak mahu tanah ni, lah ni aku beli tanah ni kat hang. Aku bayar kat hang 300,000. Tengok. Mau ke tak fayat? Kan? Lepas tu al-fayat macam sungai yang mengalir darah. Jadi dia kata, biarlah aku terima wangnya saja. Telah memberikan kepadanya wang sejumlah 300,000. Tak korang. Tak korang RM1 pun. Bagi ke semua. Masya Allah. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad bernama Talha bin Ubaidillah. Ini cerita hadis lain. Okay? Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pemurah. Pada satu masa beliau berhutang 50,000 dirham daripada sahabat karib Nabi Muhammad SAW bernama Uthman bin Affan. Cerita lama, kan saya kata macam mula-mula dia mai, dia baru nak berniaga, dia tak ada tanah. Semua Uthman yang bagi. Tu kata dia tu lagi dahsyat nah. Buat beberapa lama. Dia dapat membayar hutang. Dan himpun-himpun dia berniaga dah maju, dia nak bayar hutang kepada Uthman bin Affan. Satu hari Talha bin Ubaidillah terserempak dengan Uthman bin Affan yang sedang berjalan menuju ke masjid besar Madinah. Tuan Uthman, kata Talha bin Ubaidillah, sekarang saya sudah mempunyai cukup wang bagi membayar hutang saya. Saya hadiahkan wang itu kepada saudara. Sebab saudara selalu berhutang bagi menanggung keperluan orang-orang lain, jawab Uthman bin Affan.
Jadi dia jumpa dengan Saidina Osman, dia nak bayar balik lah. Sejumlah orang tersebut. Bila dia nak bayar balik, Osman hadiah balik kat dia. Kau bagi balik kan? Pasal apa? Hang suka bagi dekat orang. Jadi dia pula ambil pula dia tu, pergi bagi pula dekat orang habis. Dia kata bukan duit dia, duit ni dia Osman. Padahal duit dia. Osman hadiah kat dia. Tu yang kata dia pun boleh dapat julukan Jawad wal Fayyad tu. Dahsyat nah. Tak mau sudah kau ambil kat aku. Kalau kita lah nak. Saya nak bagi perhabis boleh lah. Saya ambil masa sikit. Halal lah. Okey. Saya bagi perhabis kisah dia nak. Wafatnya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah bersamaan 656 Masihi. Talhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di satu tempat dekat padang rumput di Basra. Beliau meninggal dunia akibat terkena panah pada peperangan Jamal. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talhah di pihak lain bertemu dengan Ali dan Ali radhiyallahu anhu memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra dan tak berapa lama kemudian kerana lukanya yang semakin parah, dia wafat. Tidak ada kegembiraan paling diharapkan sahabat Rasulullah SAW melebihi kedudukan yang disandangkan baginda kepada Talhah bin Ubaidillah yang tidak heranlah hatinya tenteram mendengar kata-kata itu. Dialah insan yang akan hidup dan mati, termasuk seorang daripada mereka yang menepati benar apa yang dijanjikan Allah, dan dia tidak terkena fitnah dan tidak mendapat kesukaran. Cerita kewafatan Saidina Talhah bin Ubaidillah. Wafatnya dia di dalam peperangan Jamal. Perang Jamal kita dah baca tentang cerita Saidina Ali. Kalau ingat-ingat, tak ingat kita ingat. Okey. Perang Jamal ini pertempuran di antara Saidina Ali radhiyallahu an bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia berperang dengan mak mertua dia. Jadi Jamal itu mengambil sempena nama unta yang ditunggangi oleh Sayyidatina Aisyah. Dalam perang tu, Talhah bin Ubaidillah berpihak kepada dia sebut di sini lah, dia bukan berpihak kepada Ali dan dia juga tidak berpihak kepada Aisyah. Dia lebih menjadi pendamai di tengah. Jadi dia nak bagi bersabar. Dia nak suruh Ali berundurlah, nak suruh Aisyah berundurlah. Jadi kita Islam sama Islam kalau berperang, rugilah Islam. Yang senang, yang menang kafir. Jadi dia sekadar memberi nasihat. Waktu dia tampil di dalam peperangan tersebut, kenapa dia main? Sebab dia tengok unta yang ditunggangi oleh Sayyidatina Aisyah telah pun dipanah dengan bertubi-tubi, menyebabkan Aisyah terancam nyawa dia duduk di atas tu. Jadi dia nak pergi abaklah, sudahlah, hentikan peperangan ini wahai Ali. Jadi Ali kata, macam kita kata, hantar sama masuk campur lah, hampir duduk belakang. Hari pun dia tak berpihak pada siapa-siapa. Dia tak mau. Dia tak mau berlaku pergaduhan, perpecahan di kalangan umat. Jadi kata Ali, pergi ke belakang. Hampir ke belakang. Keluarlah, jangan duduk di sini. Jadi waktu dia keluar tu, dia dipanah oleh puak Khawarij. Musuh kepada Ali, musuh kepada Aisyah. Puak ni, puak yang mencetuskan peperangan dan perpecahan. Panah dia secara curi, kalau kot depan memang tak dapat. Betul-betul kena betih dia, menembus tulang dia. Punya tajam. Dan di panah itu diletak racun. Sebenarnya panahan tu untuk Ali, tapi kena dekat dia. Kena. Bila sangkut di betih dia, dia terus berjalan. Dia naik kuda dia balik ke rumah keluarga. Dan keadaan itu menyebabkan dia di antara sahabat yang patah tulang, kita panggil tulang kering waktu dia pernah rentak keluar panah yang tembus-menembus tu, dan pada panah itu terdapatnya racun. Sajalah nak jadi sebab-musabab 79 tikaman tak jadi apa. Tapi sebab-musabab dia nak wafat, jadi dengan kerana satu tu dia rasa
aku nak mati di medan pertempuran, tapi rasanya aku mungkin mati dengan sakit ni. Sakit, keadaan luka kaki dia makin teruk, dia minta dibawa balik ke negeri Basra. Dia kan jadi gubernur di Basra. Basra bukan Busra. Bukan Busra. Basra ni adalah wilayah Iraq. Jarak Basra dengan Madinah 775 kilometer jauh. Iraq. Basra ni Iraq. Ada rezeki kita punya Iraq. Banyak sahabat-sahabat ada di situ. Makam mereka. Mahal nah. Dan di situ katanya dia sampai di Basra, dia panggil tabib. Tabib ni doktor lah, perawat. Bukan tabib. Tabib yang duk merancang tu. Ni tabib, perawat kata kaki dia ni tak dapat tidak, terpaksa dipotong. Dan potongnya tu kena potong sampai pangkal paha ni. Badan meribuk kuman tu naik Dia pun buat syarat, dia tanya, dia kata kepada isteri dia, Umi Kasum, aku dah berusia, tak usah potong lah kaki aku. Tak usah potong lah kaki aku. Sebab dia kata sakit ni, dia kata dah sampai ke jantung, sakit sangat dah. Jadi dia kata mungkin aku akan mati disebabkan ini. Sebab aku dah dapat gelaran syahid dah daripada Rasulullah. Kalau dalam kitab kata 60 tahun, sebenarnya dalam hadis Imam Bukhari kata 63 tahun usia dia. Sama dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat banyak yang wafat di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam, ada kata dia wafat pada waktu malam, dan ada kata dia wafat pada waktu subuh hari Khamis 10 Jamadil Akhir pada tahun 36 Hijrah, yang mana pada mulanya dia dimakamkan di tebing sungai Basra. Dia ni di antara orang yang kan dia jadi gubernur di Basra. Dia buat kapal-kapal, dia buat kita kata jeti pelabuhan untuk orang berdagang masuk ke bumi Iraq. Iraq jadi maju dengan sebab dagangan daripada air. Boleh mai, kapal-kapal besar boleh mai. Jadi memperingati tempat dia bina jeti tersebut, dia perkebumikan dia di tebing sungai. Tebing sungai Furat. Tebing sungai Furat. Sebab kata nak mengingatilah jeti itu dia yang buat. Kemudian lebih kurang ni cerita dalam hadisnya, lebih kurang selepas 30 tahun dia wafat, waris dia, cucu cicit dia ni bermimpi. Mimpi dia duduk dalam air sungai, duduk berenang. Dia minta tolong dekat cicit dia tu, minta dia diselamatkan. Dia lemak dalam sungai. Rupanya air sungai tu makin duk melimpah. Bila ni melimpah nak menyebabkan hakisan pada makam dia. Jadi mimpi seorang cicit itu mimpi benar. Cicit dia pun orang soleh. Saya tak ingat nama, minta maaf. Otak ni tak boleh masuk banyak-banyak dah. Lupa nama. InsyaAllah saya ingat saya beritahu. Jadi bila dia mimpi, dia beritahu dekat Mufti Basra sekian-sekian mimpi dia. Dan mimpi ni hadir sampai hampir 7 kali. Bila terjaga tidur mimpi yang sama, terjaga tidur mimpi yang sama untuk malam-malam lain berulang-ulang kali. Dan dia kata Tok Wan dia ni, dia kata nenek dia ni mungkin dalam keadaan lemah di air. Jadi bila minta keizinan untuk digali makam dia, dapat izin digali makamnya. Jenazah masih utuh, masih cantik. Kan dia di antara sahabat Rasulullah yang paling handsome. Talha bin Ubaidillah. Dan luka di kaki tu masih berdarah merah. Tu syahid hai, syahid hai. Dan kain kafan dia masih putih, tak tercemar walaupun terendam dengan air. Lalu dia dipindahkan. Dia dipindahkan. Tu yang dia bagi tahu di sini .
Dia dikebumikan di atas bukit. Bawa makam dia dikebumikan di atas bukit di mana jauh daripada sungai untuk diselamatkan. Jadi itulah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah. Bangga. Wafat dengan bangga, mendapat gelaran yang begitu banyak yang diberi oleh baginda Nabi SAW. Berapa gelaran dia dapat? 5. Gelaran yang pertama Qarinain. Gelaran yang kedua Asyahidul Hayy. Gelaran yang ketiga Jawad. Keempat Fayad. Kelima Al-Khair. Masya Allah. Nama yang baik-baik yang Rasulullah bagi kepada dia. Dia di antara sahabat yang paling hebat. Dan dia ni, kalau kata zaman Rasulullah dulu, dia ni kita panggil ni apa? Menteri Kabinet ke? Kalau kata yang nak masuk dalam parlimen, kalau kata nak bersidang masuk dalam parlimen tu, dialah yang akan masuk dalam parlimen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni akan percaya dekat mereka je. Mereka ada 6 orang lah. 6 orang yang dipercayai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata apa-apa masalah, panggil 6 orang ni. Kita sembang, kita tanya pendapat mereka. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang kata bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. 6 orang. Biasanya tu. Nanti seorang diganti. Bantu seorang. Mereka mendapat satu julukan, satu lagi Ahli Syura. Ahli Syura. Bukan Ashura. Syura bubuk. Apa kira nak makan dia. Ahli Syura. Okey, selesai sudah Alhamdulillah. Selesai sudah. Sedikit, itu sikit, bukan banyak pun sedikit perbincangan kita tentang sahabat hebat yang digelar dengan nama Talha bin Ubaidillah, mendapat julukan yang begitu hebat di sisi Nabi SAW. Dan insya-Allah Ta'ala dengan izin dan rezeki daripada Allah, kita akan masuk seorang lagi sahabat dermawan yang hebat yang mendapat julukan daripada Nabi SAW, dan nama beliau begitu masyhur hingga hari ini, Abdul Rahman bin Auf. Seorang sahabat yang ada akaun bank sampai hari ini di Madinah. Dia ada akaun bank atas nama Abdul Rahman bin Auf. Tapi siapa tak boleh buat kelak duit tu? Masuk punya banyak, yang boleh buat kelak raja. Tapi tak boleh belanja untuk lain, melainkan untuk pembangunan Madinah. Kalau kita pilih ni, kenapa Madinah lebih pesat membangun berbanding Mekah yang tak siap-siap sampai hari ni? Tidak, api bila pun keren tu ada lah di atas tu. Sampai hari tu jatuh timpa orang mati beratus kan. Bukan nak kata Mekah tak elok dah. Mekah paling terbaik. Tapi pasal apa Madinah lebih tersusun? Dia punya bangunan elok-elok Salah satu sebab dia ni punya akaun lah. Buat pelak buat. Akaun dia tak tahu banyak mana. InsyaAllah kalau ada rezeki kita cuba bincang bersama-sama cerita tentang Abdul Rahman bin Auf, insyaAllah ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah syukran kathira. Kita mendapat kutipan hari ini RM1045 8 kupang. Duit siling RM11 8 kupang. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih banyak-banyak. Allah sahaja yang membalas segala kebaikan. Walau bukan Al-Fayad, walau bukan Al-Jawad. Tapi inilah yang termampu kita buat. Kita jadi Al-Khair. Kita jadi Al-Khair untuk jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, agar di sana nanti dapat. Ada lagi 100. Masya Allah. Kak Zalilah, jazakillah syukran kathira. Ini tentu daripada sahabat-sahabat ni yang sampaikan. Terima kasih banyak-banyak Jadi jumlah dia RM1,145.80. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Allah Terima kasih. Okey, Talha jauh lebih muda. Talha dengan Rasulullah jauh lebih muda. Sebab tu
Dia bila berkawan dengan Rasulullah, kalau kata berjalan beriringan dengan Rasulullah, biasanya sahabat yang akan menjadi sayap kanan, sayap kiri Rasulullah ni Umar dengan Abu Bakar, mereka yang sebaya dengan Rasulullah. Saidina Ali akan berjalan di belakang. Dan Talha bin Ubaidillah ni dia jadi ekor. Dia jadi ekor Rasulullah SAW. Tapi dalam perang Uhud dia jadi sayap kanan Rasulullah. Alhamdulillah, masya-Allah. Kalau baca cerita depa nak terpaksa bulu roma kita terasa begitu kerdil, begitu hinanya kita ni, jauh jarak kita, seperti mana jarak kita dengan Rasulullah, macam itulah jarak kita dengan mereka jauh sangat. Kalau mereka punya amal seperti bukit, kita mungkin semut yang melata di atas bukit. Itulah kita. Tapi insya-Allah walau kita tak baik, kita dalam usaha nak jadi baik. Carilah sahabat-sahabat yang baik untuk kita jadi baik. Insya-Allah taala. Kalau ada rezeki, kita akan sambung lagi pengajian kita ni lepas raya Dengan itu saya mohon maaf atas kekurangan diri saya. Saya selalu minta kutipan daripada puan-puan, dan saya tahu sahabat yang berada di depan saya ni tak kurang al-fayatnya. Alhamdulillah tak kurang al-khairnya. Jadi sebab tu saya pun tak minta ke orang lain. Saya minta kepada sahabat-sahabat untuk sama-sama kita berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita untuk kita pinjamkan kepada orang lain. Terima kasih sekali lagi atas pemberian ni. Mungkinlah pencapaian hari ini dah menjadi 3,000 lebih, 4,000 lebih, dan insya-Allah saya akan maklumkan dalam grup nanti ada yang bagi dekat saya insya-Allah saya kira saya akan maklumkan nanti. Dan saya lebih bersifat untuk tidak ambil gambar orang yang kita bagi tu demi menjaga maruah dia. Cuma saya cerita saja yang baik itu daripada Allah, dalam mudah kurang daripada saya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan diri. Halalkan yang saya makan dan saya minum. Pemberian puan-puan kepada saya tak ada kurangnya. Selalu saya terima, dan telah pun saya makan menjadi darah daging saya dan darah daging isi rumah saya. Yang itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami, saudara se-Islam kami yang berada di bumi Filistin, ya Allah, yang berada di Gaza, yang berada di Rafah, yang berada di Al-Aqsa. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Berikanlah ketenangan dan keamanan kepada mereka untuk menyambut Ramadan. Berikanlah kepanasan kepada mereka ketika mereka kesejukan. Berikanlah kepada mereka kesejukan ketika mana mereka kepanasan. Kenyangkanlah uncang-uncang perut mereka seperti mana Engkau kenyangkan uncang-uncang perut kami. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka seperti mana Kau limpahkan kebahagiaan kepada kami. Berikanlah keamanan kepada mereka seperti mana Kau berikan keamanan kepada kami. Angkatlah kezaliman daripada mereka, ya Allah. Kau angkatlah segala bala daripada mereka, ya Allah. Amankanlah mereka, ya Allah. Amankanlah bumi barakah-Mu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hanya mampu berdoa daripada kejauhan ini. Berikanlah segala kenikmatan kepada mereka seperti mana kenikmatan yang kami perolehi pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Minta maaf banyak-banyak sahabat-sahabat semua.
Terima kasih kasih. Ustazah. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu Salam alaihi alaikum. wasallam. Terima kasih semua Sallallahu sahabat-sahabat. ala. Terima kasih Minta Ana. maaf ya semua sahabat. Maaf kalau ada Sam- terkasar bahasa apa semua ya. Ana Ya, semua. ya baik-baik ya insyaAllah. Semua sama juga. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Minta maaf Ana kuis. Assalamualaikum Ya. Semua sahabat yang ada dalam Waalaikumsalam. Google Meet ni. Oke, Assalamualaikum.